Itu maksud dia. Ataupun di dunia ni nak rehat. Dia tak sabar nak tunggu nak rehat di syurga esok ni. Di dunia ni rehat. Dia kerja, cari makan, rehat. Kira nak belajar ilmu agama tak mau dah. Nak berdakwah tak mau dah. Nak menggerakkan agama tak mau dah. Dia rehat je. Daripada muda sampai dah ketua, rehat je. Akhirat esok dia tak dapatlah rehat tu. Sebab dia dah habiskan kuota rehat dia di dunia. Sebab tu para pejuang agama ni dia bekerja. Kerja kan. Hampir setiap hari keluar sana sini, sana sini, sana sini. Sebab apa dia sibuk di sini sekarang, di akhirat esok dia rehat. Orang yang rehat di sini, akhirat esok dia sibuk. Pelajaran yang ketiga. Aku memandang kepada makhluk, maka aku melihat bahawa setiap orang ada padanya sesuatu benda, menghargai, menilai dan memelihara benda itu. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, apa yang di sisi kamu itu akan hilang, tetapi apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Surah An-Nahl ayat 96. Oleh itu, setiap kali dapat kepada aku sesuatu yang berharga dan bernilai, aku hadapkan dia kepada Allah. Semoga kekal dia terpelihara pada sisinya. Apa yang ada pada kita ni, dia akan terpisah daripada kita. Jadi yang hatim tadi sesuailah dengan peringkat dia. Dia dapat apa-apa harta pun dia keluarkan pada jalan Allah. Sesuailah dengan peringkat dia. Jangan kita peringkat bawah ni ada harta apa-apa bagi perhabis semua. Ini untuk Islam. Dia dapat gaji kan, 1000 lah perhabis untuk Islam. Sampaikan dia pula tak ada makan, minta kat orang pula. Dia ikut mahram lah. Macam hatim tadi dah sampai mahram tu dah 30 tahun dalam dunia kesufian. Memang layak lah. Dia dapat apa pun dia keluarkan pada jalan Allah. Dia tak perlu lah. Itu yang dikatakan orang kaya. Dia tak perlu lah benda-benda tu. Tapi kita jangan macam tu. Kita buat macam tu jenuh lah. Kita baru setahun jagung nak belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dia main night shift macam kan. Dapat gaji tau keluar pada jalan Allah. Bagi semua pada jalan Allah. Dia kena sabar-sabar dulu. Yang keempat, aku melihat makhluk ini, masing-masing mereka kembali kepada harta. Masing-masing duk, oh ni aku anak orang kaya ni. Kebangsawanan, kami keturunan sultan, keturunan raja-raja. Kemuliaan, kami ni anak saudara menteri ni. Dan keturunan, aku keturunan Nabi Muhammad. Semua duk agungkan benda tu. Lalu aku memandang pada semuanya itu, tiba-tiba nampaknya tak ada apa-apa. Bagi hatim tadi dengan pandangan dia, yang tu semua tak ada apa-apa. Yang penting hati, yang penting agama, yang penting amal. Kemudian aku perhatikan firman Allah, yang termulia daripada kamu di sisi Allah ialah yang kuat takwanya. Bila kata kuat takwa ni tadi, dia berbalik pada hati lah. Bukan disebabkan anak orang kaya, bukan disebabkan keturunan sultan raja, bukan disebabkan keturunan Nabi Muhammad, bukan disebabkan anak saudara menteri. Tapi takwa tu tadi, yang kita sebut tadi itu sebagai pendorong saja. Berbalik pada hati. Maka berbuat takwalah aku sehingga adalah aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kata hatim. Yang kelima, hatim memandang kepada makhluk. Dia nampak makhluk ni tusuk menusuk satu sama lain, kutuk mengutuk satu sama lain, dan asal semuanya ialah dengki. Dia tengok orang keliling dia ni asyik duk berbala, punca dia dengki. Itu asal muasalnya. Jadi hatim pun tengok ayat Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara mereka dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita nak dengki macam mana? Yang bagi nikmat-nikmat tu Allah bagi. Kita tengok jiran kita tu dia, dengan harta dia, dengan rumah dia, dengan kereta dia, memang hebat. Kita tak boleh dengki. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Ayat Quran tu kata, siapa bagi? Kamilah yang membagi-bagikan kehidupan. Jadi Allah bagi. Bila kata Allah yang bagi tu, kita tak payah dengki. Allah bagi kat dia, itu rezeki dia. Rezeki kita lain. Jadi hatim tadi dia buang tu sifat dengki dia. Maka aku tinggalkan dengki itu, dan aku jauhkan diri dari orang banyak, dan aku tahu bahawa pembahagian rezeki itu adalah di sisi Allah Ta'ala. Maka aku tinggalkan permusuhan orang banyak kepadaku. Macam hatim ni, orang tak boleh nak dengki dia lah. Dia tak ada harta, mau nak dengki macam mana? Tak boleh nak dengki dah. Samalah Sayyidina Abu Bakar. Dia jadi khalifah. Bila dia meninggal dunia, orang nak pertikaian dia rasuah ke buat duit dengan jawatan khalifah, dia tak boleh. Sebab dia meninggal tu memang harta tak banyak.
Sayyidina Umar macam tu juga. Bila dia meninggal saja, walaupun dia ketua agama Islam seluruh dunia, orang tak boleh ketika dia buat duit dengan jawatan ni, jawatan Perdana Menteri, jawatan Khalifah ni. Tak boleh. Harta dia memang sikit. Sayyidina Uthman, dia sebelum jadi Khalifah, dia memang kaya lah. Itu harta dia lah. Asyik-asyik memang dah kaya. Sayyidina Ali, bila dia mati kena bunuh saja, memang dia jenis orang tak ada duit. Jadi orang tak boleh petikan. Dia jangan macam pemerintah dunia sekarang kan. Bila dia mati saja, dia atau dia turun tahta saja, kita tengok, ui banyak yang harta dia. Rumah dia keliling dunia lah. Dengan estate-estate dengan duit simpanan. Bank Switzerland berapa juta, Bank Amerika Syarikat berapa juta, Bank Hong Kong berapa juta. Memang buat duit semua. Jadi orang boleh petikan. Tu yang buat kau orang dengki. Kalau dia tak ada benda tu, orang tak dengki. Macam Sayyidina Umar, orang nak dengki macam mana? Dia tak ada benda. Yang keenam, aku memandang makhluk ini berbuat kedurhakaan satu sama lain dan berperang satu sama lain. Kembalilah aku pada firman Allah Ta'ala. Dia dah tengok manusia ni asyik bergaduh saja. Surah Al-Fatih ayat 6, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, sebab itu perlakukanlah dia sebagai musuh. Jadi Hatim tadi dengan kedudukan dia tu, dia tak mau musuh dengan siapa-siapa lah. Musuh dia siapa dia? Syaitan. Dia syaitan tu musuh dia. Dengan orang dia tak mau bermusuh dah. Maka aku pandang syaitan itu musuh aku satu-satunya, dan sungguh-sungguh aku berhati-hati daripadanya. Kerana Allah Ta'ala mengaku bahawa syaitan itu musuhku, dan aku tinggalkan permusuhan makhluk dengan yang lainnya. Jadi musuh kita ni syaitan. Satu lagi musuh kita yang tak disebutkan di sini ialah sifat mazmumah kita. Sifat-sifat dengki, cepat marah, rasa diri hebat, ujub, riak. Yang tu lah musuh kita tu. Yang tu yang kita nak kena lawan. Yang ketujuh, aku memandang makhluk ini, maka aku lihat masing-masing mencari sepotong dari dunia ini, lalu ia menghinakan diri padanya, dan ia masuk pada yang tidak halal daripadanya. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, dan tidak adalah dari yang merangkak di bumi ini melainkan rezekinya pada Allah. Surah Hud ayat 6. Contohnya satu orang ni, ustaz lah, buka lah pondok. Bila buka pondok, biasalah masalah orang buka pondok pengajian ni, nak cari dana tu susah. Ustaz bukan ada pendapatan, nak cari dana susah. Tapi disebabkan dia tertekan dengan nak cari dana, nak majukan pondok dia ni, dia berkawan dengan pemerintah. Bila berkawan dengan pemerintah, yang bagus tak apa, yang tak bagus tu, yang kaki rasuah, yang seliwing, semua tu berkawan dengan dia tu. Bila berkawan dengan dia tu, dia dapat jalan-jalan nak dapat duit. Jadi pondok dia pun maju. Tapi jalan dia dapat duit tadi tu dah salah. Tu yang kata tadi, orang ni mula-mula dia tak cukup, dia cari sepotong daripada dunia. Lepas tu dia hinakan diri dia. Dia hinakan diri dia di sisi Tuhan. Dia pergi bergaul dengan pemimpin-pemimpin yang jahat. Dia dapat saluran duit dengan duit itu, dia buat pondok lah. Jadi pondok dia pun nampak membangun, cantik, hebat, terkenal. Padahal dari mana dia dapat tu? Dia nak buat benda baik, tapi dia ambil daripada yang tidak halal daripadanya. Dia macam terdesak.